Okey, Alhamdulillah dapat sekali lagi pada malam yang berbahagia ni kita bertemu secara maya. Okey. So cikgu harap latihan semalam yang telah diberi dapat telapun dikemasini dan dipahami dan dicubai. Dicubai. Betul ke bahasa Malaysia tu? Dicuba, kalau tak habis pun sebahagian daripadanya, dan insyaAllah lah awak jadikan sebagai nota bahan-bahan yang telah kita bincangkan tu sebagai nota dan panduan, dan kalau ada masa free yang mana tak lengkap tu boleh tolong dilengkapkan. Okey. So kita teruskan. Sebenarnya yang ni banding dengan semalam, yang ni tak pernah lagi keluar peperiksaan. Okey, biasalah trend peperiksaan ni. Okey, kalau kita tengok benda yang baru, dia suka tanya benda yang baru bandingkan tanya benda yang lama. Okey, so ni adalah tajuk baru, jadi banyak yang dia mungkin akan tanya dan saya rasa memang wajib keluar lah, sebab benda baru ni. Okay, macam kalau log dengan indeks tu dah biasalah. Okey. Tapi saya ada tengok contoh soalan yang dibuat oleh beberapa yang rajin-rajin tu. Okey, penerbit buku dan juga yang lain. Soalan dia tu macam dia gabung Kalau kertas dua A, B, C. Okey, A tu index, B tu mungkin search, dan yang ketiga tu adalah log. Okey. Kita mulakan. Okey, ingat balik. Okey, ni semua just flashback je sepatutnya. Cuma saya rasa kalau cikgu tak silap lah, masa awak belajar ni selepas PKP yang pertama tu ke ataupun sebelum PKP? Selepas ke sebelum? PKP ke ataupun tak ingat? Bila? Tak ingat tu. Tak ingat Tak ingat? Okey, tapi saya rasa lah kalau macam keadaan sekarang ni, waktu yang awak belajar tu macam orang kata tengah-tengah belajar tiba-tiba PKP kan? Jadi mungkin kemungkinan untuk ingat betul-betul tu agak kurang sikit lah. Okey, jadi ini tujuan dia hari ini kita cuba refresh balik. Yang dah refresh tambah lagi refresh, yang tak ingat boleh kita ingatkan. Okey, so hari ni pun dah keluar kenyataan mengatakan yang SPM akan keluar tak lama lagi. Berapa bulan? Ada 6 hari lagi dah. 10 hari bulan ni keputusan SPM akan dikeluarkan. Okay, so rational number are number that can be written in the form of fraction P over Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0. Jadi bila disebut P over Q, Q not equal to 0, Q boleh 1 tak? Boleh kan? Sebab dia kata Q not equal to 0, jadi Q boleh 1. So bila Q boleh 1, selain daripada fraction, banyak lagi nombor yang boleh kita sebut dia sebagai rational number. Okey, yang pertama, kita tengok kat sini, all the number in the form of terminating decimal are rational number. Okey, contohnya 0.8, 0.235, 5.086. Okey, terminating decimal. Apa maksud terminating decimal? Maknanya dia ada pemberhentian lah, terminate. Terminate tu macam berhenti kan? Betul? Okey. Okey, yang kedua, all the number ni
Kita try pakai highlight. Oh, highlight tak bergerak. Okay, all the number in the third form all the number in the form of recurring decimal. Apa maksud recurring? Recurring. Okay, maknanya dia berulang-ulang. Okay, contoh dia lepas 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Okay, macam kita bagi 1/3 lah. 1/3 ialah 0.3333 macam tu. Okay, 0.2828 dia ulang lagi. Itu dinamakan recurring number, also are a rational number. Okay, integer, fraction, decimal are rational number. Habis kalau semua dah rational number, apa yang bukan rational number? Okay, so all the number in the form of non-recurring decimal and infinite decimal are irrational number. Okay, contoh root 3, 1.732 something. Okay, infinite decimal maknanya dia berterusan sampai sudah. Okay, so pi 3.1415 something, dan E, tahu tak E tu apa? Exponent E nilai dia adalah 2.718281828 dan seterusnya. Okay, so irrational number in the form of root is known as surd. Okay, yang ni dipanggil surd ataupun apa tu root, root ataupun surd. Okay, macam ni root 2, surd 2. Okay, tak semua nombor tapi kalau nombor tu perfect square, contohnya 16 adalah perfect square. So perfect square kita dapat nilai 4, nilai bulat. So dia adalah not surd. Surd yang mana tak boleh, bukan perfect square sahaja. Okay, jelas ya? Okay, ni saja peringatan lah. Okay, yang kedua kita tengok kat sini contoh dalam buku teks ni, saya sedut daripada buku teks. Ke root 3 1.73 tu ni adalah surd. Okay, root 1/4 not surd. Okay, root 3/11 adalah juga surd. Yang ni nombor, yang ni adalah nombor 27 boleh di root dengan power of 3 dapat 3, so not surd. Yang ni adalah surd. Okay, itu apa yang kat sini, yang ke maknanya kalau kita square ataupun kita power of 1/3, kita akan dapat nombor bulat, nombor cantik, dia bukan surd. Okay. Okay, yang ni pun belah kanan ni adalah contoh contoh spiral yang menggunakan nombor surd. Dan ada root untuk apa tu, rule untuk surd, root A times root B equal to root AB. Ni law yang pertama. So kalau root A divide by root B, kita boleh tulis dalam satu root juga, iaitu root all A over B. Yang ni sangat penting. Okay, so when we square the root, kita akan dapat balik A. Okay, kita akan dapat balik base A. Okay, so ni muka surat 2 ni. Okay, muka surat 2 ni dia punya properties untuk root. Saya rasa kalau awak dia contohnya smart tips kat sini, kalau root tu kita square, kita dapat balik A minus B times A plus B, root B. So kita akan dapat A squared minus B. Sebab apa? Bukan B squared, sebab root times root dapat balik B. Okay.
So yang ni juga, okay, last yang nota yang terakhir ni, dia adalah yang kat tengah-tengah ni lah. Okay, yang kat tengah-tengah ni root A times root A. Yang ni kena tahu dan kena hafal. Okay, dan untuk jawab soalan ya, kena rujuk formula selalu, takut tersilap. Okay. Awak dah print Boleh. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okey, untuk makluman anda, ada beberapa soalan yang saya star ya. Okey, tujuan dia adalah untuk sebagai latihan lah. Okey, yang tak star tu kita bincang, yang star tu kita KIV lah untuk awak buat pagi esok. Sebab banyak soalan ada. Saya sediakan 12 soalan. Okey. Boleh mula sekarang. Soalan yang mudah ni. 2 minit. Siapa? Ini. Ada pun ini buat benda. Makanan di depan tu lah. Keluar. Bubur lagi. Bubur. Okey. Okey, ada yang dapat jawapan? 0.168 168 168. Kita nak tukar kepada fraction. So apa langkah yang perlu dibuat? Okey, apa langkah yang perlu dibuat? Ada yang dapat jawapan tak? Kan dah masih mencuba lagi? Respon sikit. Pakih? Sedang mencuba. Oh, sedang mencuba. Panjang ke awak buat? Ingat tak lagi? Mencuba. Sedang mencuba. Lailatul? Lailatul? Tak panas lagi kok. Masih ingat tak ingat? Okey, dia ada dua kaedah Kalau awak nak guna kaedah, awak ingat tak belajar progression hari tu? Ingat tak belajar progression? Dekat geometric progression. Kat geometric progression, kalau awak masih ingat, kita boleh cari gunakan formula yang akhir tu. A apa? Divide by R minus 1 tu. Ingat tak? Nanti kita buat progression pula. Muhaisra? Tak dapat cikgu. Tak dapat. Okey, tak apa.
So kita mula sebab banyak yang ni kita bincang tengok Okay, so sekarang ni kita nak convert. Jadi bila kita nak convert, kita buatlah benda ni, kita samakanlah dulu dengan satu unknown supaya senang kita nak bekerja. Okay, katalah kita unknown kita lah X. Okay, sama dengan 0.168168168. Okay, ni adalah 1. Okay, sekarang ni kalau kita nak jadikan dia nombor bulat, okay, 168. Maknanya kurang-kurangnya kita kena darab dengan 1000, betul tidak? 1, 2, 3. Jadi kalau 1000 X, dia akan jadi 168.168.168. Okey, tanda 3 ni, tanda 3 ni maksud dia akan berterusan. Okey, masa kalau awak belajar GP, awak susun GP katalah 1, 2, 3, 4, dot. Okey, tanda ni untuk bagi tahu yang kawan ni series, wajib buat. Okey, ni nak bagi tahu yang dia ni recurring. Okey, so ni 2. Okey, so 2 tolak 1. Itu pun kita tengok 2 tolak 1 dapat berapa? Okay, 2 tolak 1. 9. 9. 9. Betul? X sama dengan, okay, 168 tolak dengan 0.168168168. Dapat berapa tu? 168. Okay. Setuju 168. So boleh cari X tak? 168 bahagi 999. Okey, boleh tak kita ringkaskan lagi? Sebab dia nak fraction. Jadi fraction kena bagi yang paling mudah lah. Boleh bahagi berapa ni? Okey, cuba bahagi 3. Boleh 3. 168 boleh bagi 3 tak? Okey, siapa yang ada kalkulator? 168 bahagi 3, 99 bahagi 3 dapat 33 kan? Yang ni dapat 56 kan? Okey. So dah ingat balik dah? Okay, harapnya bila cikgu bincang ni kamu ingat balik. Sebab sebelum ni saya rasa sebab dah lama tinggal. Dah lama tinggal jadi lupa. Boleh Boleh Okey. Boleh. So, yang 2 ni, okey, 2 ni saya star tu maksudnya minta awak cubalah sebagai homework kalau nak tengok kat sini 085. Okey, dia nak ulang balik macam mana? 580, 580, 580. Jadi kita kena darab berapa? 1, 2, 3. Sama jugalah. Kita darab 3 jadi 1000 lah. Kita darabkan dia supaya nanti kita boleh susun. Okey, nak adjust sama ada nak darab 100 ke, nak darab 1000 ke, tengok keadaan ulangan tersebut. Contohnya kalau yang ni awak darab 100. Jadi 816 dah tak ulang. Jadi kita kena cari supaya nombor dekat sini dia berulang semula. Jadi kena pandai-pandailah adjust. Okey. So itu soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2. Okey, C tu saya star. Jadi kita cuba dulu, tolong buat. Okey, kita tolong buat nombor 2. Okey, kita bagi 3 minit untuk try.
Okey, nombor 2 A dengan B. Okey. Soalan nombor 2. Okey. Nombor 2 ni boleh buat kot. Jasmine? Oh, Jasmine. Jasmine? Jasmine tak ada. Muhammad Syabil? Syabil? Dapat jawapan Syabil? Mana Syabil ni? Okey, nombor 2. Macam mana ni? Tak ada siapa respon ni. Syabil tak ada. Ayuni ada Ayuni? Ayuni? Ayuni, Nya. Najwa?
Are you need? Tak ada. Okay, boleh jawab tak ni? Okay, nombor 2 ni. Okay. Ni root apa? Ha. Okay, root 72 adalah 36 times 2 plus 3 root 2 minus Root 4 times 2. 2. Okay, siapa nak respon tu? Tolong boleh. 4 times 2. Okay, ringkaskan. Jadi apa? Six. 6. Yes. Plus 3 root 2 minus 2 root 2. Ni macam lah, boleh tolak kan? Boleh tambah tolak macam biasa. So we will get 7 root 2. Okay, yang B punya paling senang sekali. 4 kali 5 bahagi dengan 2. Okay. 4 kali 5 20 sama. So yang ni adalah 2 root 5 divide by 2. Okay. So jawapan akhir dia adalah root 5. Soalan yang mudah yang boleh bagi 1 markah lah. Ya. Soalan-soalan yang mudah. Okay, C ni saya minta anda cuba. So we go to the next question. Okay, soalan ni agak panjang sedikit. Jadi, okay, boleh tolong cuba dahulu. Agak-agak soalan ni berapa ya? 1, 2, mungkin dalam 4 markah ni. Okay, kaedah. Mungkin dalam 4 markah. Alamak, siapa pula main game tu? Sini, B. Kau main game.
Okey. Norania, dapat jawapan? Belum cikgu, tengah buat. Tengah buat. Okey, untuk nombor ini cikgu nak ingatkan semula mengenai pecahan ya. Pecahan ni ada tips dia A over B plus C over D plus E over F. Cuba tengok ada 3 pecahan ni. Mana kita nak handle kalau kita nak handle pecahan ni dengan mudah? Okay, teori dia senang sahaja iaitu bahagi darab. Apa maksud bahagi? Okey, mula-mula kita cari dia punya lowest common denominator BDF. Okey, BDF. Okey, bahagi BDF bahagi B dapat DF darab A. So A DF. Nampak? ADF. Okay, yang ni BDF bahagi C. Bahagi D kita akan dapat BF. So BCF. Okay, untuk yang last kali ini F hilang. So jawapan dia ialah BDE. Ni cara mudah untuk kita settlekan pecahan. Okey, kalau ikut dekat sini kita tengok ni adalah 2 fraction. Fraction yang pertama, fraction yang kedua. So P over root 5 plus 1 plus 4 root 5 minus 1. Okay, so kita samakan dia punya denominator. Okay, so 5 plus 1 root 5 minus 1. Okay, bahagi ni hilang tambah jadi tinggal tolak. So P root 5 minus 1. Okay, sama tak kita? Okay, are you on track? Okay, root 5, 4 darabkan dengan root 5 minus dekat sini minus tinggal, so yang tinggal adalah plus. Okay, kalau untuk 2 dia ada 2 kaedah. Okay, kaedah pertama awak guna yang saya cakap tadi, bahagi darab, ataupun kalau 2 you all boleh cross multiply. Okay, boleh darab silang pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, so when we expand, what we get? P root 5 minus P plus 4 root 5 plus 4. Okay, plus 4. So all divided by, yang ni dipanggil apa ni? Conjugate dia kan? Ingat tak lagi perkataan conjugate dia. Okay, kalau yang ni 5 plus root 5 plus 1, yang ni root 5 minus 1. So bila dia conjugate,
So we akan dapat 5 tolak 1. Okay, 5 tolak 1 bila kita expand. So kita kumpulkan root dengan root. Okay, nombor dengan nombor. Okay, kita kumpulkan root dengan root. 4p plus 4. Okay, p plus 4 root 5. Satu set. Plus 4 minus p. Okay. Plus 4 minus p divided by all divided by 4. Dan dia juga adalah sama dengan q plus 4 root 5. Okay. So when you, okay, what we can do? Okay, kita tengok, kita boleh, sebab yang ni left hand side equate to right hand side, kita compare, yang ni ada root 5, yang ni ada root 5, so kita akan keluarkan p plus 4 equal to q. Betul tak? 3 plus 4 divided by 4. Okay, sebab dia ada denominator dia equal to q. Q ke 4? Sebab root So kat sini equal to apa tadi? 4. Okay, we can find easily the value of p. P equal to 16 minus 4, we get 12. Okay, siapa yang ada error tu tolong betulkan. Okay, satu lagi kita compare 4 minus p divided by 4 is equal to q. And we know that p is 12. Okay. P is 12, so 4 minus 12 divided by 4. 4 minus 12 divided by 4. So 4 minus 12 is negative 8. Negative 8 divided by 4. So by 4 we get negative 2. Okay. So P equal to 12. Q equal to negative 2. Okay, ada soalan setakat ni? Aisyah, boleh Aisyah? Aisyah Izzati? Boleh. Boleh sama jawapan kita? Sama jawapan Aisyah dengan Cikgu buat? Okay, sama Okay. Okay, seterusnya nombor 4 ni tak apa Cikgu Star, kita cuba. Kita tengok soalan nombor 5. Okay, ni cuba dahulu. Berapa minit nak? 5 minit cukup? Soalan ni dalam 5 minit lah, okey lah. Ataupun kalau dah ada yang dapat, tolong bagi tahu cikgu. Kita bincang awal apa sikit lah. Kita bincang awal sedikit. Okey, cuba dahulu.
Tengah beku. Okey. Siapa boleh bantu cikgu untuk bagi idea macam mana mula kita nak handle problem ni? Ada? Ni presiden. Presiden yang Fakih ni. Ya, saya cikgu. Fakih. Bagi idea. Bagi idea je, bukannya nak selesai pun. Macam mana lah, apa langkah awak mula buat dalam soalan ni? Awak menggemukkan dia ke menguruskan dia? Menguruskan dia, cikgu. Menguruskan dia. Okey, okey, macam mana? Bagi tahu kita tulis. Dapat jawapan kan? Tak, cikgu. Dapat jawapan? Tak. Okey, tak apa. Okey, menguruskan dia. Macam mana? Macam buat? Mana yang ni kita maintain lah. Setuju? Setuju. Okey, lepas tu? Menguruskan tu macam mana maksud dia? 2 darab 2 tu tahu. 2 darab 2. Okey. Ataupun macam ni lah, maksudnya awak nak kuruskan dia tu, kalau nak mudah sikit, cara dia ialah ni. Root ni kita tukar pada, root ni apa maksud root ni? Root. Root boleh tukar kepada apa? Bentuk pecahan kan? Dia boleh tukar pada bentuk pecahan jadi half. Lepas tu 4. Lagi? Yang kedua pula. Power of half. Berapa? Okey. 8. Betul? 8 kan? Lepas tu dalam ni berapa? Dalam ni ada juga lagi satu power of half. Iaitu 2. Lepas tu nak buat apa? Boleh kita buka? Boleh tak kita buka? Okay, 16 power of half. Lepas tu okay, 4 power of half. 8 power of half times half. 1 over 4. Yes. Lepas tu 2. 3 kali tak? 1 over 8. Okay, good. So yang ni darab lah. Okay, seterusnya kalau kita nak gantikan semua base 2, so 2 power of sini apa? 4 x. Yeah. So yang ni 2 power of 1. Okay. Yang ini 2 power of 3 over 4. Yang ni 2 power of 1 over 8. Okay, so boleh tak kita keluarkan? Okay, so 4 power of x
Compare index 2 power of 1, 2 power of 3 over 4, 2 power of 1 over 8. So kita keluarkan. Jadi dapat berapa? 4x equal to, okay, tekan kalkulator. Saya cikgu tak ada kalkulator lah kat depan mata ni. 15/8 ni kau. Okay, 15 per 8. Thank you. 4x equal to 15 per 32. Okay, good. Terima kasih. Terima kasih pakai. Okay, ada tak yang menggemukkan dia? Ada tak yang menggemukkan dia? Apa maksud menggemukkan dia? Maksudnya kita power. Boleh juga kalau awak nak buat teknik menggemukkan tu, tapi nilai dia terlalu besar nanti. Contoh dia, kita nak hilangkan root ni, kita root power lah. So sini akan jadi 16 power of 2x equal to 4 root 8 root 2. Okay. Lepas tu kita power lagi. Okay. Power lagi. Jadi sini apa? 16 power of 4x equal to 16 times 8 power of 2. Lepas tu kita power lagi. Jadi nilai dia besar. Nilai dia besar dan akhirnya dapat jawapan yang sama. Okey, itu dua idea lah. Sama ada kita bergerak dengan root ataupun kita bekerja dengan power tadi. Okey? Jelas? Ada soalan? Tak ada. Tak ada? Okey. Okey, seterusnya kita tengok dulu nombor yang tak ada star. Okey. Ni dia. Okey, application. Okey, real life soalan real life. Okey, ni gambar apa ni? Piramid lah. Ni biasanya orang buat apa ni? Hotel lah. Dia buat cele lah, cele bentuk ni. Okay, the diagram on the right show a pyramid shaped house. The triangle shape at the front of the house has an area of, so dia punya triangle shape ni 20 root 3 minus 4. Okay, and the length of the base. Okay, length of the base. Mana dia length of the base? Okay, ni length of the base. Ni length of the base kan? Is 4 plus 4 root 3. So soalan kata determine the height of the triangle. Okay. Determine the height of the triangle in the form of A plus B root 3. Where A and B are rational number. Okay. So dia nak apa tadi? Height of the triangle. Okay, cuba dahulu. Tak lagi kita bincang. Okay, dalam 5 minit try dulu. Dapat, sekurang-kurangnya you dah fikir macam mana nak dapat. Jadi bila kita bincang, dia mudah bergerak. Okay. Okay, pukul 10.20 kita bincang.
Patutlah panggil tak dengar. Mic tak buka. 10 tahun tak panggil. Okey, kita nak bincang. Okey, kita panggil nama Faizatun. Faizatun Najah. Faizatun Ya, Najah ada? Okey. Dah dapat? Ada cikgu. Ha? Okey, tolong bagi. Tak dapat. Tak dapat. Okey, tak apa, tak Tak dapat. dapat. Okey, tak dapat pengiraan dia, jawapan akhir dia ke? Okey, kalau tak dapat pengiraan akhir, tak apa, kita tengok dia punya step dia, langkah dia dulu. Okey, kita sama-sama. Okey, kita bincang sama-sama. Sebab dia kata apa? The shape at the front of house. Maksud dia shape yang mana? Ni lah kan? Area of the shape of the front of the house. Katakan. Jadi dia punya tapak yang ini, yang ni dia punya tinggi. Betul? Dia bukan nak tinggi yang dalam tu. At the front of the house. Maksudnya depan rumah tu je. Kita ambil segitiga yang depan rumah sahaja. Okey, apa formula Najah pakai? Pakai formula apa? Bagi tahu kawan-kawan. Area equal to? Tapak darat tinggi. Area sama dengan tapak darat tinggi. Tak ada setengah? Setengah tak ada setengah? Ada. Itulah. So tapak dia berapa? Tapak dia? 4? 4 tambah 4 set 3. Root 3. Betul lah. Okey, betul. Tinggi dia berapa? Tinggi dia? Tinggi tak tahu. Nak cari lah. Okey, tinggi nak cari. Okey, so area ada tak? So kita letak balik Ada. Boleh? Setengah 4 plus 4 root 3 equal to 20 root 3 minus 4. Okey, setakat ni betul awak punya? Sama tak macam cikgu tulis ni? Setakat ini? Sama. Sama. Cuma yang bawah ada setakat. Ya. Sekejap. Kita tinggal T. Mana T? Ni. So, ni T. Semua ni darab. T tu kat mana T tu dekat sini kan? Dekat sini. Okey. So, sama Semua orang sama cuma masalahnya kenapa kita tak sampai ke jawapan akhir. Kenapa kita tak sampai ke jawapan akhir? Sebab dah lama. Cikgu nak tanyalah korang ni. Dah lama tak tinggal benda ni? Ke habis tajuk hari tu? Kan? Habis tajuk hari tu katalah bulan 4 tahun lepas. Ataupun bulan 5 tahun lepas. Sekarang ni bulan, lebih kurang bulan 5, bulan 6. Okey? So kita dah tinggalkan lebih kurang setahun. Betul tak Najah? Betul. Betul jadi kita lama tak tinggal. Jadi kita tengok balik. Okey, setengah dengan setengah ni boleh tak kita ringkaskan? Boleh potong tak? Boleh kan? Ni dengan ni habis kan? 2? Boleh. So, T equal to 20 root 3 minus 4 divided by 2 plus 2 root 3. Okay? Okay. Untuk nak selesai ini, kita kena rationalize, apa panggil dia? Rationalize denominator. Okay, bila kita rationalize, kita kena multiply with dia punya conjugate. Conjugate. Mana conjugate dia? 2 minus 2 root 3. Okay, so yang ni 2 minus 2 root 3. Okay. So bila kita multiply with the conjugate,
Yang bawah ni akan jadi 4 tolak berapa? 4 kali 3. 12. Okey, setuju tak setakat ni? Okey. So harap anda bersetuju. Okey, so 20 kali 2. 40 root 3. 20 kali 2 root 3. 40 kali 3. Dapat 120. Okey, 4 kali 2. Tolak 8. Okey, semua semak kerja. 4 kali 2 positif 8 root 3. Okey. Setakat ni on track? Boleh? Boleh? Okey. So 40 jadi 48. Okey, 40 dengan 8 jadi 48 root 3. So negative 128 divided by 4 minus 12. Negative. Okay. So kita simplify, we will get 16 minus 6 root 3. Okay. Betul ke cikgu tulis jawapan ni? Takut cikgu silap. 16 minus 6 root 3. Okay, meter. Untuk keselamatan, kalau awak rajin, okay, awak masukkan balik dalam tu, boleh semak sama ada jawapan anda betul ataupun salah. Okay, so apa ilmu yang kita belajar? Okay, untuk cert ni, okay, untuk cert ini, kita kalau dia punya dari segi denominator dia tu, okay, kita boleh rationalize. Rationalize. Macam mana nak rationalize tadi? Kita kena darab dengan dia punya conjugate. Tahu kan conjugate? Ingat tak conjugate ni? Okay, apa maksud conjugate ni? A plus B root C. So conjugate dia akan jadi A minus B root C. Ni dia panggil conjugate. So kalau conjugate yang kita darab ni, oleh kerana bila kita darab denominator, nak bagi stabil, kita kena juga darab dengan numerator. Jadi mungkin dah lama tinggal, dah lama kita tak buat benda ni, jadi pengiraan tu agak adalah negatif tertinggal ke, lupa darab ke, dan kita sangat-sangat menggunakan expand. Macam semalam saya banyak sebut apa? Semalam saya banyak guna sebut perkataan factorize. Tapi untuk yang kali ni kita kena banyak expand. 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 Ni darab ni, ni darab ni. Tak apa, buatlah arrow-arrow tu supaya anda tidak melakukan kesalahan masa kita mengexpand. Okey. Okey, boleh kita teruskan lagi? Okey, kita pergi kat soalan yang agak mudah sedikit. Okey. Okey, bagi 3 minit untuk soalan A ni, nombor 8A. Okey, boleh cuba nombor 8A.
Okey, cikgu haraplah tolong pujuklah kawan-kawan yang mana tak dapat masuk besok. Sebab tajuk log ni pun mustahak ya. Rugilah kalau kita hilang markah dekat sini. Aida? Nurul Aida ada? Nurul Aida? Ya, cikgu. Dah dapat jawapan? Ada dapat berapa jawapan? Tak dapat, cikgu. Tak dapat. Aduh. Okey. Awak buat macam mana mula-mula tu? Khabar dulu sikit. Macam mana awak mulakan dengan perjalanan awak tu? Awak lag ke ataupun apa? Aida? Ke langsung kosong memang tak boleh mula? Okey, kalau kita tengok kat sini ada root, dekat sini ada X, betul tidak? Aida? Sini ada root, sini ada X. Jadi kalau root ni kita jadikan dia M, katakan. Okey, agak-agak. Okey, kat sini akan jadi apa? M kuasa 2. Betul tak? Okay, kita tengok. Katalah kita kata root apa tadi? X ni adalah M kan? Okay, root ni adalah M. So maknanya
Yang ini adalah 2M. Betul? Yang ini adalah M kuasa 2. Yang ini tolak 3 sama dengan kosong. Jadi dia adalah sama seperti apa? Awak boleh tekan kalkulator tak ni? Untuk factorize dia. Boleh kan? Okey, kalau kita factorize. Okey, dapat apa? Kalau ikutnya kita akan dapat M kan? M apa? M tolak mana? M tolak 1 ke M tambah 1. Betul tak? Kalau ikutkan kita factorize ni kita akan dapat M tambah 1. Okey. M tambah 1. M tu adalah root X. Setuju tak? Yang ni M tolak 3. M tolak 3. M adalah root X. Okey. Jadi kalau nak proper awak boleh let lah. Kalau rasa susah kita let dulu. Okey, kita padam ni kejap. Kita buat proper lah. Ni cikgu conteng mata-kata tak. Dia tak hilang. Dia habis lah. Mau hilang. Okay. So kita start balik. Kalau awak nak let boleh juga. Let M equal to root X. Jadi kat sini akan jadi M squared minus 2M minus 3 equal to 0. Okay. Lepas tu factorize. Dapat apa tadi? M plus 1 M minus 3. Okay. So akan dapat M equal to negative 1. M equal to 3. Okay, yang ni dah biasa buat kan? So what is X? So X equal to 1. X equal to 3 squared. Or 9. Okay, 9. Okay. Cuma bila kita dah dapat jawapan, kita kena berhati-hati semak. Okey, check. Okay, masukkan 1. 1 tolak 2 root 1 tolak 3. Okey, 1 tolak 2 root 1 tolak 3. Sama dengan kosong. Betul tak pernyataan tu? Cuba tengok betul-betul. Okey, Aida. 1 tolak 2. Negatif 1 tak? Negatif 1 tolak 3, negatif 4. Jadi adakah when X equal to 1 ni memenuhi kehendak soalan? Okey, bila factorize memang dapat. Okey, so X equal to 1 kena reject. Sebab tak memenuhi kehendak soalan. Okey, you try dengan 9. Okey, 9 tolak 2 darab 3 tolak 3. 9 tolak 6 tolak 3. Sama tak dengan kosong? Sama kan? Jadi jawapan dia X equal to 9. Jadi dia masa untuk kita nak selesaikan root ni, memanglah kita gunakan konsep kuadratik. Tapi jawapan yang kita dapat ni adalah untuk kuadratik. Jadi kena sangat-sangat berhati-hati. Okay, macam kita belajar log lah. Esok kan kita belajar log kan. Log kalau kita X tu negatif tak boleh kan. Jadi 1 tu reject. Jawapan akhir dia adalah 9. Boleh? Ni mustahak ni, cek ni.
Mustahak check. Jangan sampai kita sayanglah markah kita kat sini. N dah tak ada. K ada tapi N dah tak ada. Okey. So ataupun kalau setengah pelajar dia tak nak buat ini, dia buat macam mana? Dia terus factorize. Sebab ni tak nampak sebab saya dah langkah satu step Yang ni adalah apa tadi? Root X plus 1 root X minus 3 equal to 0. Okay. So root X equal to minus 1 root X equal to 3. So X equal to 1, X equal to 9. Okey, secantiknya ini panduan cikgu bagi. Ini panduan cikgu bagi tapi secantiknya kita jawab sebab apa bila kita factorize ni tak nampak dah yang X dia. Jadi ni lebih nampak. Okey? Boleh? Okey, harap begitulah. Okey, boleh cikgu sambung, kita sambung lagi. Okey, rationalize. Kita dah buat banyak dah soalan rationalize. Barulah ada keluar perkataan rationalize. Okey, 1/4. Macam mana kita nak rationalize dia? Darab balik dengan dia punya denominator dia. Conjugate dia yang sama lah ni. So 4 nak darab dengan root 5 pun boleh. Okey, darabkan dengan root 5. Yang sini pun divide by root 5 semula. So root 5 divide by 20. Okey. Ada soalan kakak ni? Kalau soalan yang ni kena banyak berat sikit Kalau soalan yang ni awak kena darabkan dengan dia punya conjugate dia. Okey, 5 root 3 tambah 2 root 7. Saya bagi idea je lah. Okey, so yang ni kena darabkan dengan 5 root 3 tolak 2 root 7 bahagi dengan 5 root 3 tambah 2 root 7. Okey, tu nanti teruskan lah. Okey, so kita teruskan lagi, boleh? Tak apa kalau lewat sikit habis. Senang nak dapat waktu yang begini, nak ingat kembali. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada hari ini dan semalam ada banyak manfaatnya dan untuk esok tolonglah ajak kawan-kawan. Okey, ni soalan real life yang cikgu jumpa di mana? Pernah buat tak masa form 4? Soalan ni. Okey, soalan ini cikgu jumpa dekat buku teks. Ni soalan buku teks Okey, sebelum kita mulakan soalan ini, saya nak tunjuk sekejap. Kita stop yang ni. Okey, saya nak present. Okey, nampak tak ni? Okey, nampak tak ni? Nampak Ini soalan apa ni? Ni soalan apa? Okey, ni soalan saya rasa mungkin awak pun tak tahulah ada tak berapa pelajar yang dah ada soalan-soalan terlepas ke ada tak? Ke masih tak beli lagi? Masih lagi. Okey,
So ni soalan 2017 ya. Paper 2. So, A. Section A. Okey. Dalam soalan ini, okey, memanglah awak tak belajar lagi cert kan? Untuk 2017 dia orang tak ada cert punya konsep. Tapi konsep bulatan ini diletakkan di dinding, dia bagi tahu, dia kata length dia 20 cm, silinder container 20 cm, maknanya length dia ni 20 cm. Okay, Q is the point on the edge of the base. Mana nampak tak Q tu? It's given that distance from Q to point Q from the wall and 1 from the, okay, maknanya titik dia 1, 2 ke 2, 1? 1, 2 ke 2, 1? Okay, given that the distance of P 2 cm from the wall. Mana wall? Wall dinding kan? So 2 cm from the wall and 1 cm from the floor. Jadi titik dia kalau kita baca dekat sini adalah negatif lah. Kalau kita ambil yang ni sebagai koordinat, yang ni jadi negatif. Kan? Okay. So negatif 2, 1. Okay, negatif 2, 1. So kita ada sudut dekat sini, radius dia R. Okay, daripada sini ke sini R. Daripada sini ke sini pun R. Okay, so sini boleh ada koordinat. Jadi dekat sini, dekat soalan ini, okay, bila kita sambungkan ini, okay, kalau awak ingat baliklah, akan berlakunya ada segi 3. Jadi kita boleh guna konsep Pythagoras theorem untuk nak dapatkan nilai R. Okey. Jadi anda bila kita selesaikan soalan ini saya tak cerita mana. Okay, kita akan dapat kuadratik lah. Satu kesamaan kuadratik sama dengan 0 dan kita akan dapatlah nilai R dia sama dengan 5. Okey. Okey, R dia sama dengan 5. Ni idea je saya bagi. Okey. So, isu dia sekarang ialah pelajar tidak diberi gambar, yang diberi tadi adalah gambar kosong. Nampak? Gambar kosong. Ni gambar kosong, gambar kosong. Jadi, apa yang perlu anda buat? Maksudnya idea dia ialah, ni gambar kosong lagi. Okey, idea yang saya nak sentuh dekat sini ialah daripada real, okey, real picture, gambar benar, okey, yang sebagai pelajar yang kena buat dia punya apa? Mathematical diagram. Mathematical diagram dia. Jadi bila anda ada mathematical diagram, barulah boleh buat mathematical equation. Jadi teknik yang kita jawab, kalau saya guna program yang saya panggil nama dia X3. Apa tu X3? X-ray, maksudnya kita X-ray gambar ni. Okay, kalau kita manusia X-ray nampak tulang kan? Kalau untuk matematik ni, kalau kita X-ray gambar, dapatkan mathematical diagram. Bila ada mathematical diagram, baru boleh buat mathematical equation. Ini soalan kebat ni. So, markah tengok. Dia buat ayat-ayat gini kosong je, tiba-tiba markah nak bagi 6. Okey. Yang ni awak cuba carilah 2017 ni soalan.
Okay, so we back balik. Kita tengok balik soalan ni tadi. Okay. Okay, soalan ni dia kata a circle has a radius of 2 cm and radius of 1 cm untuk B. Lepas tu yang comel yang bawah kecil ni, comel yang ini, dia tak bagi tahu. So data PU is a common tangent. Okay, dah belajar kan? Tangent line, common tangent ataupun tangent line. Maksudnya, apa maksud dia? Okey, kalau tangent line, apa maksud dia? Kalau ada circle, we have one tangent line, maknanya, apa maksud dia? From center, okey, kalau kita sambung garis ke situ, dia akan bentuk 90 darjah. Okey. Kalau sini center untuk A, saya bagi idea dulu, nanti awak kira tu. Okey, sambung kita punya perjalanan idea dia. Okey, sini center. Okey, tangent line kita nak ayat tangent line tadi. So maksud dia ialah this point dengan this point meet at 90 degrees. Dan center yang kecil ni juga adalah 90 degrees. Okey. Boleh? Okey, ada lagi nak tambah? Yang siapa nampak ni kita nak sebab nak jadikan dia mathematical diagram. Kalau tidak nampak 3 je bulat. Okey, ni center A. Yang ni center B. Okey, siapa nak bagi tahu idea? Kena panggil. Zulaika. Lama tak dengar suara Zulaika. Zulaika ada? Yes, cikgu. Zulaika. Okey, apa lagi kita nampak ciri yang kita boleh tambah supaya dia jadi satu mathematical diagram yang cantik. Sambung radius tu ke? Okey, radius. Sini. Sebab dia bertemu kat sini kan? Okey. Ada ukuran tak? Sini berapa? Ada. Tu 2, yang biru 1. Sini 1. So jumlah dia semua sekali adalah okey, 3 lah kan? Okey, thank you. Tulis sini 3 lah. Okey, so tulis sini 3. Okey, ada lagi? Siapa lagi yang lain? Yang nampak? Tolong. Ani. Mana Ani? Ani. Ani ada Ani? Apa lagi nak sambung? Yang boleh kita nampak jadi boleh buat pengiraan. Tak tahu. Okey, awak tengok sini ni. Ni 2 tak? Nampak tak ni 2? Nampak tak ni 2? Ni A ke sini 2. B ke sini 1. Nampak? Jadi kalau kita sambung lukisan dia tak apa cantik ni. Lukisan ni nampak tengah. Okey, sini dah jadi 1 tu tidak? Setuju tak? Sebab sini 1, sini 1. Jadi sini tinggal 1 lah tak? Boleh? Boleh. Okey. So kita ada 3, kita ada 1. Boleh tak kita kira ukuran ini? Boleh. Kita ada 3, kita ada 1. Boleh. Okey. Tolong kira. Tolong kira. Kita sama-sama bincang lah.
Nampak? Tadi kosong aja kan? Tapi bila kita dah tahu property, kita dapat kira. Jadi saya bukan apa ni tajuk baru ni. Saya takut dia dah keluar kat buku teks. Dia nak soal boleh, tak ada masalah. Dia nak soal boleh. Betul tidak? Dia masuk dalam kertas 2 ni. Kertas 2 section A. Tiba-tiba je dia bagi 8 markah. Kau? Soalan ni memang banyak markah ni. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? Okey, katalah M M. So, yang pertama M sama dengan 3 square tolak 1 square root. Betul? Betul Pythagoras. Volunteer, siapa yang dah dapat kira tolong bagi tahu jawapan. Cepatlah. Nak malam dah ni. Syasha. Syasha. Oh, Syasha. Syasha ada? Syasha ada? Syasha tak ada. Cikgu, ada cikgu. Ada. Mana Syasha berapa Syasha? Dah kira belum? Senang aja tu. 3 square minus 1 tolak 1. Dapat? Sama dengan square root 8. Okay, good. Okay. Square root 8. Thank you. Okay, sekarang ni baru dapat sini square root 8. Panjang ni square root 8. Okay, macam mana seterusnya? Sebab niat kita nak cari radius ni. Sekarang ni kita dah tahu dah. Apa yang boleh tolong tadi? Pythagoras. Okay, Pythagoras theorem. Right. Pythagoras theorem. Ataupun Pythagoras theorem ni melibatkan segitiga right angle triangle. Okay, dalam badan kita sebagai manusia, kita ada tulang belakang. Betul tak? Tulang belakang kita tu, kalau tulang belakang kita bengkok, bengkok lah kita kan. Tulang belakang tu penting tak? Dalam matematik, Pythagoras theorem ni kira dia punya tulang belakang. So kat mana-mana apa dua tajuk, ada je right angle triangle, okay, Pythagoras theorem akan on. Okay, next. Aiman? Aiman sonyap je hari ni Aiman. Okay Aiman. Aiman ada? Aiman. Ya, cikgu. Okay, sambung mana? Titik. Tadi kawan awak kata A ke B sambung dapat 3. Lepas tu cikgu terus sambungkan jadi apa right angle pertama kita dah dapat M. So next. Agak-agak bagi idea. Kita brainstorming. Bukan senang ni. Soalan 8 markah ni. 8 ke 6 tu macam tu lah. Mana 7 ke. Lebih kurang macam tu lah soalan ni. Jadi semua ni kita yang kena bentuk. Sebagai student, kita yang kena buat. Okay, next. Daripada B ke mana? Katalah radius yang kecil ni, cikgu kata radius dia R. Okay, so kita sambung mana? Boleh tak sambung ni? Sambung ini, sambung sini. Segi tak? Okay, boleh bentuk segitiga tak? Boleh kan yang ni kan? Okay. So ukuran dia sini ke sini berapa? Ukuran dia sini ke sini berapa? B ke circumference berapa? 1. So sini titik C ni C kan? Center dia C ke circumference
R. Setuju? Betul. Jadi ukuran dia buat R plus 1 lah. Betul tak? Betul tak? R plus 1 kan? Yes. R plus 1. Okey. Boleh cari tak ini? Sampai sini. Sebab kita dah tahu tegak ni tadi. Katalah ukuran ni saya panggil daripada sini ke sini. Kita namakan dia K. Okey, boleh cari K tak? Aiman, K sama dengan hypotenuse K squared lah tak? Okay, hypotenuse. Apa hypotenuse dia? R plus 1. Yes, R plus 1 square minus. Okay, yang tegak ni. Yang tegak ni berapa ukuran dia? Okay, sini keseluruhan dia 1. 1, tapi ditolak kan? Tolak dengan berapa ni? Tolak dengan R dah. Setuju? Betul. Ataupun kita cantumkan dia, yes. 1 tambah, bukan senang ni. Malam ni siapa yang dapat ni memang bertuah ni. Bukan senang ni kita nak cari masa kat sekolah nak bincang soalan ini. Betul tidak? Betul tak? Awak dah pegang setahun dah buku tingkatan 4, dah bagi dekat adik tingkatan 4 dah. Tapi kita tak ada nak pegang soalan ini. Okey. Member-member tolong expand dan ringkaskan kita dapat berapa. Tolong. Yang ni yang getih sikitnya. R squared plus 2R plus 1. Setuju? Minus R squared. Buat sini saya buat 1 minus R1 minus R. Yang ni yang senang. Okey. Tolong expandkan pelan-pelan kawan-kawan. Okey, 1 plus 2R plus R squared minus 1 minus 2R plus R squared. Setuju? Okey, 1 minus 1 habis. 2 plus 2 dapat 4R. Punyalah panjang. Jawapan dia pendek je. 4R. Dapat? Semua orang dapat? Dapat. Okey. So, agak-agak siapa lagi nak bantu cikgu, nak bagi tahu segitiga mana lagi yang boleh kita bentuk. Hari ni cikgu lupa nak sebut nama. Siapa lagi? Kita panggil cikgu budak lelaki lah pula. Masalahnya lelaki tak ramai. Mana pergi tak tahu. Hilang mana. Tengok bola kot. Okey, Dina. Lelaki tak nampak lagi. Dina. Mana Dina? Dina. Bagi idea. Cabai tak menyaut dari tadi. Dina. Ada tak Dina? Ada? Habis soalan ni rehatlah. Yang lain tu kita cuba buat sendirilah nanti. Okey Dina. Mana Dina? Dina? Oh Dina. Okey kita tengok
Ada ataupun ada siapa lagi yang ada idea cepat? Ada idea? Ulia? Ulia? Ya, cikgu. Nak sambung mana ke mana pula Ulia? Okay, kita dah sambung B ke C, kita dapat maklumat, kita boleh sambung mana ke mana? A ke mana pula? Sebab dia cantum dengan ni kan? Ni. Jadi A ke mana? C. Okey, bacaan dia 2 tambah R. yes. Okey, good. Okey, kita bina lagi satu segitiga. Jadi kat sini adalah 2 tolak R. Setuju Okey, so dapat lagi satu. Kalau sini M, sini K, boleh tak namakan dia sebagai L? Okey, saya namakan dia sebagai L. Okey, boleh nampak Okey, so L squared ialah apa? 2 plus R squared minus 2 minus R squared. Okey, segitiga. Daripada soalan yang dia bagi tu, awak tengoklah dalam teks kalau tak percaya. Memang kosong. Tak. Jadi kita yang diminta buat diagram tu. Kalau ada diagram ni senang juga kena buat dia punya mathematical equation. Okay, so 4 plus 4R plus R bracket 4 minus 4R plus R square. Okey, seperti tadi 4 dengan 4 tolak habis, 4R tambah 4R dapat 8R, R square tolak R square habis. Okey. You got the idea? Dapat tak idea ni? Okey, harapnya dapat. Jadi M adalah apa M? M is equal to L plus K. So L berapa? L. Square root 8. M. Root 8 equal to L. L root 8R. Okay. Plus K. K adalah root 4R. Okay. Okay, kita dah dapat persamaan umum tu. Lepas tu boleh tak anda gunakan kemahiran kita dah buat banyak latihan cert ni. Okay, tolong teruskan. Okay. Ni. Sebab apa kadang cikgu bagi je tak boleh kita kena cuba usaha. Teruskan sampai dapat jawapan ini. Nampak? Betul je jawapan dia, tapi jalan dia betul-betul nak kena fikir. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, so soalan seterusnya memang ada lagi lah. Okey, yang tu sebab kita buat sebagai homework lah. Okey, kalau tak done buat esok, bila-bila free, okey awak print elok-elok. Okey, print elok-elok dan teruskan. Okey. So, ada satu perkataan yang cikgu sebut tadi. Okey, saya ada modul dia kalau awak nak, tapi nanti kalau dah habis sibuk kita bagi-bagi. Okey, nama dia X-ray tadi. Okey, X-ray tu maksud dia ialah
kalau tadi apa tadi? Kalau manusia daripada X-ray kita nampak tulang. Okey, kalau sekiranya contoh ni gambar terung tak? Okey, kalau kita X-ray dia, kita akan dapat ni. Quadratic equation. Jadi kita tak bekerja dengan ni dah. Kita buang, kita teruskan dapatkan mathematical equation. Okey, lepas dah dapat mathematical equation, baru boleh dapat mula-mula mathematical diagram. Lepas tu mathematical equation baru boleh solve. So, untuk soalan kebat, teknik ini sangat-sangat berguna. Okey, bukan senang awak nak dapat 7-8 markah direct. Okey. Okey, setakat ni dulu pada malam ni. Esok boleh lagi InsyaAllah besok kita teruskan dengan log. Cuba cari soalan real life yang macam ni lah. Sekurang-kurangnya awak dapat ilmu baru. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang ni saya akan hantar tu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih.